Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-67. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-105 dan 106 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Pada masa datangnya hari kiamat itu, tiadalah seorang pun dapat berkata-kata untuk membela dirinya atau memohon pertolongan, melainkan dengan izin Allah. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang yang celaka disebabkan keingkaran dan kekufuran serta maksiatnya, maka di dalam nerakalah tempatnya. Bagi mereka di situ hanyalah suara memekik dan mendayu-dayu seperti suara kaldai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan memang benar hari kiamat masih belum tiba. Tetapi tak kala tibanya hari kiamat, tentu dan pasti tidak ada satu jiwa pun, sama ada mereka yang taat, apatah lagi golongan yang derhaka. Seluruh makhluk tidak mampu untuk berbicara, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ayat ini menerangkan lagi bahawa di kalangan manusia itu ada dua golongan. Golongan yang berbahagia dan golongan yang celaka. Kalimah zafir pada ayat ke-106 surah Hud ini bermakna hembusan nafas yang keras atau mendengus yang disebabkan daripada sesak dada sukar untuk bernafas. Adapun sebahagian ulama berpendapat bahawa kalimah zafir diambil dari perkataan az-zafru yang bererti beban berat di punggung. Sementara kalimah syahiq adalah lawannya, iaitu hirupan nafas yang keras untuk memasukkan udara ke dalam dada. Melihat bayangan kedua kalimah ini menggambarkan kepada kita keadaan penghuni neraka yang menarik dan menghembus nafas dalam keadaan yang perit, merintih kesakitan maupun kesedihan yang melampau. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui tafsir inspirasi mentafsirkan ayat ke-105 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ketika hari pembalasan tiba, tidak seorang pun yang berbicara melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka di antara mereka ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Ini menunjukkan bahawa pilihan untuk berbahagia atau sengsara adalah di tangan manusia. Sekiranya mereka memilih untuk beriman, maka pada hari tersebut mereka akan tergolong dalam golongan yang bahagia.
Dan andainya mereka memilih kekufuran, maka pasti mereka akan berada di dalam kumpulan yang sengsara. Pada mentafsirkan ayat ke-106 surah Hud pula, Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria mengingatkan kita bahawa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini hasilnya akan dituai semasa di akhirat kelak. Seperti mana petani yang cerdas tidak akan menyalahkan cangkulnya. Ia merupakan peringatan kepada kita, umat Islam, bahawa sekiranya kelak kita dihumbankan ke dalam neraka dan menderita, maka itu adalah hasil pilihan keputusan sendiri semasa hidup di dunia dan tidak perlu untuk menyalahkan Tuhan atau orang lain. Manakala Ustaz Haji Muhammad Sa'id bin Umar melalui kitab tafsir Nurul Ihsan menafsirkan ayat ke-105 dan 106 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa pada hari kiamat kelak, tidak ada seorang pun yang mampu untuk bercakap, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka, setengah daripada mereka itu dibalas dengan ganjaran yang membahagiakan mereka selama-lamanya. Dan setengah yang lain, iaitu golongan yang kufur, ingkar, semasa hayatnya di dunia pula dibalas setimpal. Iaitu mereka menjadi kumpulan yang celaka dan dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Dan kemudian, orang yang celaka tadi mereka diazab sehingga terresak-resak menangis kerana tidak tertanggung sakit azabnya. Wali'auzubillah. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar, ketika mentafsirkan ayat ke-105 dan 106 surah Hud ini mendatangkan kata-kata yang pernah disebut oleh Khairul Anwar, seorang penyair Indonesia, iaitu hidup hanyalah menunda kekalahan. Setiap hari yang berlalu tidaklah membuat umur kita bertambah panjang. Bahkan setiap hari yang kita hidup hanyalah memendekkan umur dan tempoh tinggal kita di bumi ini. Meskipun semasa hidup kita di dunia, kita tidak menghadapi kiamat kubra, namun setiap dari kita pasti akan melalui kiamat bagi diri sendiri, tak kala nyawa direntap oleh Israel. Hamka menyatakan bahawa sedangkan di dunia ini sahaja kita sudah gelisah apabila menantikan sesuatu keputusan, seperti siswa atau pelajar yang menunggu penuh debaran. Apakah keputusan dirinya? Adakah lulus dan diterima atau gagal sehingga gelap masa hadapan? Sekiranya perkara sekecil ini sahaja dapat membuatkan kita merasa gelisah seperti cacing kepanasan, bagaimana nanti kelak pada hari kiamat yang dikumpulkan semua umat manusia dari zaman Adam AS sehinggalah umat Nabi Muhammad SAW yang menantikan untung rugi nasib amal perbuatan mereka di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat 105 dan 106 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-105 dan 106 surah Hud ini menjelaskan keadaan manusia semasa hari kiamat kelak. Seluruh umat manusia tidak berupaya untuk berkata-kata walaupun semasa di dunia mereka petah berkata-kata, berpidato penuh karisma dan puitis tutur kata. Tanpa izin Allah, raja segala raja sekalipun tidak ada seorang pun yang mampu untuk bercakap ketika itu. Pada hari itu jugalah kesemua kita menantikan dengan resah gelisah akan nasib diri. Adakah amal yang dibuat di dunia itu dikira atau sia-sia? Dan sudah tentu, orang yang mensyirikkan Allah akan mendapat abuan mereka yang telah dijanjikan Allah sejak dari dunia lagi. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-105 dan 106 surah Hud ini memberikan peringatan kepada kita supaya sentiasa menjaga akidah dan tauhid kita, agar tidak tergelincir daripada landasan iman yang benar. Ini kerana kesan daripada akidah yang rosak dan iman yang tidak sempurna hanya akan menjadi penyakit kepada masyarakat. Lebih teruk lagi, kesan penyakit ini tidak terhenti di dunia sahaja, bahkan pada hari kiamat dan akhirat, penyakit ini akan menjadi punca bagi umat manusia tergolong dalam golongan yang celaka dan diazab di dalam neraka. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang tidak cermat dan bersikap sambil lewa dalam urusan tauhid dan iman. Tidak dapat dipastikan adakah golongan ini kurang pengetahuan tentang tauhid, rukun iman, perkara yang membatalkan iman dan perkara yang berkaitan akidah umat Islam, atau mereka sengaja menyertai ritual, acara-acara agama lain
yang di atas nama toleransi dan perpaduan. Ingatlah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai dengan sesuatu kaum, maka dia sebahagian dari mereka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-105 dan 106 surah Hud ini ialah umat Islam hendaklah bertakwa dan bersabar dalam menjalani kehidupan dunia. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, bahawa makna hadis dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. Adalah orang mukmin terpenjara di dunia kerana kita hendaklah menahan diri daripada pelbagai keinginan syahwat yang diharamkan dan dimakruhkan. Mukmin juga diperintahkan untuk melakukan ketaatan dan setelah mati barulah mukmin tersebut rehat daripada segala ujian dunia tersebut. Kelak pasti dia akan memperoleh apa yang telah Allah janjikan kepadanya, iaitu kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah hendaklah sentiasa taat kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam hendaklah berhati-hati dan cermat dalam mengenali dan membezakan perayaan kaum dan perayaan agama yang mempunyai ritual. Umat Islam hendaklah mengingatkan kepada diri sendiri bahawa dunia ini tidak lebih sekadar ladang untuk kita mengerjakannya dengan amalan dan hasil tanaman akan kita tuai di hari kiamat kelak. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat ke-20, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya faedah di akhirat, maka kami akan memberinya serta kami tambahkan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, maka kami akan beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.